Hari ini kita nak belajar tentang, of course, kita fokus banyak kepada isu-isu yang berkaitan dengan Islam. Kerana ini adalah sebahagian besar daripada sejarah yang seorang murid kena tahu. Bagus juga kita mengetahui sejarah-sejarah ini. Seperti video-video saya yang lain, anda boleh pergi tengok video-video saya yang lain. Okey, saya cuba memberikan video-video yang ringkas, mantap, mungkin exciting sebab semua tak suka sejarah, boring. Okey, sekarang apakah salah satu sebab utama kenapa Islam diperlukan pada masa itu? Ya, kita tahu bahawa setiap agama yang wujud di dunia ini adalah mengikut era pada masa itu dan keperluan pada masa itu. Jadi bila wujud satu jenis pendekatan, satu jenis pemahaman, satu cara hidup yang baru, ianya adalah dia berkait rapat dengan apa yang berlaku pada masa itu. Jadi salah satu perkara yang berlaku pada masa itu atau sesuatu yang terjadi pada masa itu. I can't get the right words. Okay, alright. Tetapi sesuatu yang sedang berlaku pada masa itu adalah yang dipanggil zaman Arab Jahiliyah. Okay, betul. Masa Arab Jahiliyah. Okay, now, apakah maksud Arab Jahiliyah? Kita bahasa Malaysia kita menggunakan perkataan jahil. So, jahil adalah orang-orang yang bukannya mereka bukan bodoh, ya, tapi mereka menganggapkan semuanya okey. Pemikiran itu tidak pergi dekat satu pandangan yang luas, satu pemikiran yang mendalam, satu pemikiran yang menganalisa perbuatan masing-masing. Kehidupan kita adalah just, it's alright, it's free. Yeah, we want to live a free life. Memang kita nak hidup, kita nak satu kehidupan yang free. Macam yang orang cakap lah, my life, my rules. Kebanyakan student saya cakap, coach, my life, my rules, and all that. Okay, I agree. Your life, your rules. Okay, but bila you live without any rule, tidak ada peraturan langsung, then you can't say your life, your rules. That means you're making up rules as you go. So inilah isu pada masa itu, zaman Arab Jahiliyah, di mana orang hidup dengan cara yang tanpa panduan, tanpa landasan. Okey? Contoh-contoh dia. Okey? Contoh-contoh dia, mereka mengamalkan sistem kabilah. Sistem kabilah ini adalah sistem daripada sistem asabiah. Okey? Jadi sistem asabiah ini, semangat asabiah dia membawa kepada sistem kabilah. Sistem asabiah maksudnya saya berpegang kuat kepada puak saya. Kabilah ini puak. Kenapa ini diwujudkan? Mungkin pada masa itu, ini semuanya adalah berkaitan dengan sejarah. Mungkin dimulakan sebagai satu sistem sokongan, iaitu saya, kamu, saudara mara kita, adik-beradik, saudara mara, makcik, okey, kita semua satu geng lah. Okey, satu geng. Jadi apa yang kita dapati bahawa kita boleh tolong antara satu sama lain. Tetapi lama kelamaan dia menjadi sesuatu yang kita dah jadi fanatik dengan puak kita tu. Sehingga kita tak menyoal benda tu. Kenapa kita tak soal? Itu orang aku. Mana boleh aku soal? Tak boleh lah. Nanti macam mana kalau orang lain pandang dia kata, apa ni, kita tak sekawan ke? Kita tak serasi ke? Jadi kita biarkan. Kerana orang tu adalah geng kita. So, kelebihan ada, tapi kelemahan dia begitu besar. Lebih-lebih lagi kalau geng anda menjadi besar. Daripada 10 jadi 100, 1000, 2000, 30,000. Kalau geng anda ada 50,000 orang, 100,000 orang, jadi apa akan berlaku? Orang lain akan diperlekehkan. Orang lain akan dipandang sebagai satu ancaman.
Dan bila you ada geng besar, apa akan berlaku? Keangkuhan you, kesombongan you, keegoan you akan keluar mengatakan you terror. So inilah yang telah menekan orang-orang lain di kawasan itu. Jadi satu kabilah dengan kabilah yang lain, yang dia dengan dia tu ya, bergaduh, berperang. So peace, no peace. Okay. Next, apa yang kita dapati juga adalah daripada segi ekonomi, okay? Apa yang kita dapat daripada segi ekonomi adalah dia mengamalkan, okay, salah satu perkara yang dia amalkan adalah pengamalan riba. Pengamalan riba adalah sesuatu yang orang tak faham. Riba tu, ya, riba itu adalah faedah. Tapi faedah saja okey, tapi ini faedah atas faedah. Ya, faedah atas faedah. Sudahlah faedah yang diberikan adalah banyak, lepas tu dia kenakan faedah atas faedah. Contoh, anda mengambil daripada saya RM10,000 dan saya kenakan faedah RM1,000, iaitu 10%. Jadi anda ambil, anda terpaksa, okey, itu adalah isu lain, kita tak nak fikir pasal itu sekarang. Anda terpaksa, anda ambil daripada saya RM10,000 dan saya kenakan RM1,000 faedah atas wang itu. Dan katakan selepas sebulan anda tak dapat bayar saya akan kenakan 10% lagi atas dia, atas pokok dan juga faedah. Jadi inilah orang kata faedah atas faedah. So ini menekan orang. Daripada segi ekonomi, bagaimana satu ekonomi boleh bergerak, boleh maju jikalau amalan ini ada. Ya. Dan sudah disebut tadi semangat asabiah, semangat berpuak. Jadi orang akan berpihak ataupun berniaga antara mereka saja. Betul atau tidak? Sebab you kena jaga orang you kan. So you akan buat bisnes antara orang you saja. Jadi sebagai sebuah negara, anda tidak boleh maju. Hanya segolongan sahaja, sekelompok manusia sahaja akan maju. Yang lain akan mengharapkan apa yang diberikan oleh mereka. See? Bos besar, aku kecil. Tengoklah apa dia bagi. Kalau ada, tak ada, tak apa. Rezeki kita. Kan? So, inilah. Jadi, satu pandangan ekonomi yang luas tidak wujud pada masa itu. Okay? Dan daripada segi sosial pula, banyak amalan-amalan yang dilakukan tanpa keperimanusiaan. Contohnya, amalan membunuh anak perempuan. Ya, membunuh anak perempuan. Jikalau yang dilahirkan adalah anak perempuan, dia akan dibunuh. Kenapa? Mereka menganggapkan wanita adalah sesuatu beban yang besar. Saya tidak katakan, tetapi anggapan pada masa itu. Kalau tidak, kenapa bunuh? Logiklah. Betul atau tidak? Don't quote me. Jangan kata, oh dia kata macam itu. Tidak. Kalau anak perempuan itu tidak membebankan, kenapa bunuh anak perempuan itu? Bunuhlah anak lelaki. Jadi, kesimpulan dah kita boleh buat di situ. Kesimpulannya adalah lelaki diterima, wanita tidak. Jadi hari ini kita tak nak argue pasal lelaki, perempuan, oh mana boleh. Tapi ini diamalkan pada masa itu. Memang mereka ada alasan mereka. Oh, kalau anak perempuan macam ni, dia susah, nak kahwinkan dia pun susah, nak jaga dia susah. Kalau anak lelaki senang. Okay, whatever they say. Soalan, adakah ini satu prinsip yang boleh diterima oleh kita sekarang? Dan mungkin pada masa itu Nabi Muhammad sendiri, dia tak dapat menerima benda ni. Dia tidak dapat menerima bahawa seorang wanita, seorang budak kecil, bayi yang baru dilahirkan, perlu dibunuh. Sebelum bayi itu sendiri menentukan nasib dia. Mungkin dia boleh berjaya. Mungkin dia boleh melalui atau melepasi segala rintangan hidup, dan mungkin dia boleh berbakti kepada negara dan masyarakat, tapi dia tidak diberikan peluang itu. Maka kita nampak isu-isu ini, okey,
Di mana orang merokok, tak payah cakap lah, minum arak, berjudi, berzina, ini semua okey. Mereka kata, alah, ini part of life. Ini adalah sebahagian daripada hidup. Kita akan lalui ini. Biasalah. Merompak, menipu, mencuri. So, mencuri pada masa itu, zaman jahiliah, dianggapkan okey, boleh diterima. Tak apalah, itu rezeki dia. Tak apalah dia kaya. Tak apalah. Alah, dia ambil sikit pun. Bila amalan ini boleh diterima pada masa itu, inilah dikatakan orang yang jahil. Zaman jahiliah. Salah bukan kepada orang yang mencuri. Salah dia adalah orang yang boleh menerima. Salah dia adalah pada orang yang boleh meneruskan kehidupan mereka dengan perkara-perkara ini berlaku sekeliling mereka. Ini menjadi satu orang dah biasa dan dah terima. Yang dia ni mencuri, dia ni merompak, dia ni merogol, dia ni dah kahwin tapi dia ada affair dengan ni pula. Tak apalah, biasalah. Every time kita kata biasa, kita bersetuju dan menerima sama dengan orang pada zaman itu. Maka Nabi Muhammad telah membawa satu cara hidup yang dapat membawa balik manusia ke satu landasan yang baik, yang bagus. Ya. Jadi dia nampak dia telah diturunkan wahyu untuk membawa satu jalan baru. Dan kenapa tidak? Ya, kalau orang tu sedang berjalan menghala atau menuju satu jalan yang buruk, atau dia tengah berjalan dan akan jatuh di bawah satu lurah, kenapa tidak kita menyelamatkan orang itu dengan apa yang ada pada kita? So, saya harap murid-murid faham dan kita juga ambil iktibar daripada peristiwa-peristiwa ini. Salah satu perkara yang baik dengan belajar sejarah adalah kita mengambil iktibar moral daripada story itu, daripada cerita itu, pengajaran daripada cerita itu untuk kehidupan kita. Jangan lupa, hari ini anda adalah seorang murid, tapi anda bakal menjadi seorang dewasa. Dan mungkin anda juga akan melalui perkara-perkara ini, kejadian-kejadian ini. Maka fikirlah balik. Fikir-fikirkan. Thank you. Bye.